kapal ada kelasi, masa terluang mengait ikan. Sehati sejiwa tunjang aspirasi, perpaduan kaum jadi keutamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami telah memilih tajuk Dasar-Dasar Negara Membentuk Perpaduan. Negaraku, negaraku, ku beri sepenuhnya, ku beri sepenuhnya. Ini negaraku, oh jaraku, hiduplah sepenuhnya, dirgahayu semua. Kalau kata itu kota, kami bina tamadun. Lihat rangkap-rangkap pantun hidup beratus tahun. Bangkit 1000 perwira, selamat sejuta insan. Gelap dalam matahari insan juga bisa insaf. Mana cerita panglima yang wujud benar. Awang hitam kaji awan putih bila berlayar. Hamba keliling dunia, tuannya yang terkenal. Dah merdeka di jasad, harus bebas di akal. Hatiku tetap hanya pada. Berdasarkan pemerhatian saya, lepas menonton video tadi, saya berpendapat bahawa rakyat Malaysia ni masih ada kerjasama dalam membantu antara kita lah. Sekiranya contohnya yang baru-baru ni kan, banjir kan, tak kira lah Melayu, Cina, India, sama-sama turun. Kiranya tak ada isu sensitif ke apa ke, isu perkauman ke. Menaikkan lagi lah semangat perpaduan tu adalah semasa pasca banjir. Semua kaum mengambil langkah untuk bergotong royong membersihkan rumah mangsa-mangsa banjir. Jadi saya rasa dengan adanya perpaduan antara kaum di Malaysia ini akan bertambah erat dan untuk Malaysia hidup aman dan damai. Okay, so from the video that I see just now, I feel like the spirit in Malaysia is quite really amazing because every one of us is really satu padu lah. And also, if you guys can realize that we UPM actually have a short week break regarding like asking if any one of us, even the lecturer or students, they would like to volunteer themselves to help in the cleaning campaign also. And we can see that actually every one of us is really trying our best to help as much as we can. Pendapat saya berkenaan dengan perpaduan, setelah saya meneliti melihat video itu, saya tertarik sebenarnya dengan satu kata-kata yang saya rasa amat sesuai kalau kita nak kaitkan dengan perpaduan. Saya nampak hikmahnya adalah pada perpaduan kita sendiri, iaitu hidup bermasyarakat. Saya percaya bencana yang melanda kita, baik COVID, baik banjir, baik bencana-bencana yang lain yang berskala besar, ia berbalik kepada satu, iaitu manusia itu saling hidup memerlukan antara satu sama lain. Dan Dasar pendidikan kebangsaan ialah satu garis panduan pentadbiran merangkumi segala arahan untuk mencapai matlamat, misi dan visi. Pendidikan bermaksud satu proses untuk memperkembangkan fizikal, intelek, sosial dan emosi individu. Kebangsaan pula bermaksud berkaitan dengan negara secara keseluruhan atau semangat nasional. Dasar pendidikan mula diperkenalkan pada tahun 1956 dalam Pernyataan Razak yang termaktub dalam Ordinan Pelajaran pada tahun 1967. Ia kemudian disemak semula pada tahun 1960 dan menghasilkan Laporan Rahman Talib dan kemudian dimaktubkan dalam Akta Pelajaran 1961. Jawatan Kuasa Kabinet 1979 telah ditubuhkan dengan tujuan memperbaiki pelaksanaan dalam melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan berdisiplin bagi memenuhi keperluan negara. Strategi utama dalam dasar pendidikan ialah bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama. Yang kedua, mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah.
Dan yang ketiga, mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua pelajar. Antara implikasi yang dapat saya rumuskan mengenai dasar pendidikan kebangsaan bukan sahaja dapat memberi pelajaran di sekolah semata-mata, akan tetapi sebagai alat untuk merealisasikan perpaduan bangsa di Malaysia. Dasar pembangunan nasional. Dasar membawa maksud suatu kenyataan mengenai hasrat bagi mencapai sesuatu maksud atau kehendak. Pembangunan pula proses menyusun dan mengorientasi semula sistem ekonomi dan sosial. Nasional pula membawa maksud satu ideologi atau kefahaman yang meletakkan negara dan bangsa pada tempat yang tinggi. DPN telah diperkenankan pada 17 Jun 1991. DPN telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Tujuan dasar DPN ini dibuat adalah untuk mewujudkan keseimbangan optimum pertumbuhan ekonomi dan mengagihkan ekonomi yang saksama. Terdapat beberapa implikasi dan kesan daripada dasar pembangunan nasional, iaitu yang pertama, mengurangkan jurang perbezaan antara kawasan dan etnik. Yang kedua, aspek peningkatan taraf kehidupan rakyat bertambah terjamin. Yang ketiga, kadar kemiskinan golongan termiskin di luar bandar dan bandar nyata semakin berkurangan. Dasar perpaduan negara. Maksud perpaduan secara umumnya ialah kesamaan dan kesatuan dalam membentuk identiti nasional seperti satu bangsa atau satu bahasa. Dasar perpaduan negara telah dilancarkan pada 15 Februari. Terdapat 3 objektif utama dalam dasar ini. Antaranya ialah dapat mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional berteraskan perlembagaan, dapat membentuk identiti nasional dengan semangat jati diri, patriotik, prihatin, toleransi, saling menghormati dan bertanggungjawab. Teras 01 iaitu patriotisme dan demokrasi. Kedua, teras 02 iaitu identiti nasional. Dan yang ketiga, teras 03 iaitu ekosistem perpaduan. Implikasi yang kita boleh dapat melalui dasar perpaduan negara, antaranya kita dapat meningkatkan peluang ekonomi yang saksama. Selain itu, dapat memperkasakan lagi kumpulan minoriti dan renta ekonomi. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, budaya ialah semua gaya hidup manusia. Dasar Kebudayaan Negara mula dilancarkan pada 26 Oktober 2021 di Kompleks Kraf Kuala Lumpur, Jalan Kon Lek. Implikasinya, ia dapat menjadi garis panduan dalam membentuk satu bangsa yang mengenali, memahami dan menghormati warisan bangsa dan etnik lain, dan dapat memberikan pengetahuan kepada generasi muda tentang kepelbagaian budaya di Malaysia. Dasar Ekonomi Baru atau dikenali sebagai DEB. Dasar yang dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru ini adalah satu dasar yang dilancarkan oleh kerajaan dalam tahun 1970 melalui Rancangan Malaysia Kedua. Dasar ini diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak iaitu Perdana Menteri Malaysia yang kedua. Rancangan kedua membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Rancangan ketiga menambahkan pendapatan negara. Rancangan keempat, kawasan perdagangan bebas dibuka. Rancangan kelima, pembangunan semua manusia dijalankan. Implikasi DEB. Yang pertama, jurang pendidikan antara pelajar bandar dan luar bandar telah dapat dikurangkan. Yang kedua, telah mewujudkan keseimbangan di sektor ekonomi sesama kaum. Yang ketiga, rancangan ini menunjukkan telah berjaya kerana diamalkan sehingga sekarang, iaitu RM12. Pergi ke kedai membawa raga, pergi bersama dengan ikram. Perpaduan kaum harus dijaga agar hidup aman dan tenteram. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.